nihayata lahu. Artinya kekal, tiada baginya Allah kesudahan. Sarmiyun salmaliyun la nihayata lahu. Artinya kekal, ya Allah, tiada baginya Allah kesudahan. Dalam kitab ini musannif rahimahullahu ta'ala buat mari dalam bab akidah berkaitan lagi dengan akidah ini pegangan kita, iaitu kekal, ya Allah ni tiada baginya kesudahan. Allah ini tidak ada kesudahan baginya. Jadi sebab itu disebut la nihayata lahu, tidak ada kesudahan. Kalau menyatakan Allah itu ada kesudahan, maka ia sama seperti makhluk. Mutanazzahun an mutasyabihatil makhlukin, makhlukat. Artinya maha suci daripada menyerupai akan segala makhluk. Apa-apa yang menyerupai ataupun yang tergambar pada akal kita, Allah gini, maka itu bukan Allah, itu adalah makhluk. Kerana mutanazzahun an mutasyabihatil makhlukat, maha suci daripada perumpamaan menyerupai akan segala makhluk. Kerana Allah ni tidak menyamai segala makhluk. Muqaddasun an mumathalatil muhaddathat, artinya maha suci daripada persamaan dengan segala yang baharu, segala bentuk yang baharu. Maka itu bukan Allah Azza wa Jalla. Kerana perkara makhluk baharu itu adalah makhluk, maka barang yang baharu itu tidak layak yang duduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kita kata lagi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada sesuatu yang seumpama Allah Azza wa Jalla, iaitu Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan juga disebut laisa, disebut lafaz laisa ni menafi segala-galanya. Tidak ada yang seumpama Allah, bahawasanya Allah itu maha mendengar lagi melihat. Itu di antara disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala. Laisa bijismin musawwarin, artinya tiada Allah itu berjisim yang merupai, yakni sebab ada mazhab yang sesat yang namanya mujassimah. Puak mujassimah, dia kata Allah itu berjisim. Allah itu ada tokoh jisim ni, berjisim, berkirim. Allah itu begitu. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ni, iaitu kita menafi barang yang tergambar pada angka kita musawwarin ni, barang yang tidak boleh tergambar musawwarin, yang ma yatasawwaru fil aqli, barang yang tidak boleh tergambar pada akal kita ni. Allah begitu, Allah jisim, Allah begini, maka kita menafi segala-galanya. Cukup kalau kita mengaji ni, kita menafi segalanya. Mari perkara dalam hati kita Allah begini, maka kita menafi. Itu lebih selamat. Ta'ala Allah 'anil intiqalatil wal harakatil wal 'uri wal aqsari wal jihad. Artinya maha suci daripada berpindah, bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu benua dan pada pihak dengan pihak yang tertentu. Jadi juga musannif kita sebut dalam kitab ini, Allah ni ta'ala ay subhanah. Disebut subhan, ta'ala Allah ay subhanah, iaitu maha suci Allah ni daripada berpindah, bergerak, mengambil tempat. Berbeza dengan makhluk kita ni, iaitu dapat berpindah. Hari ni kita duduk surah, lepas ni kita duduk lain pula. Maka Allah maha suci daripada perbuatan-perbuatan ataupun kelakuan-kelakuan yang tersebut itu, dan mengambil tempat. Tidak boleh kita menyatakan Allah ni mengambil tempat, tak ada. Dan bertempat suatu daerah, suatu tempat benua ni, yakni satu tempat di dalam negeri itu. Kadang-kadang Allah ni ada dalam negeri Terengganu, lepas tu Allah tak ada duduk dalam negeri Kelantan pula, negeri Pahang pula. Maka kita menafi Allah itu tidak begitu.
Itu di antaranya. La yahwihi makanun, artinya tiada melampaui, meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Tidak layak kita menyatakan Allah tu dia meliputi, dia memenuhi suatu tempat tu. Maka kita menafikan itu bukan Allah. Kalau kata Allah itu makhluk, pada gambaran akal kita. Itu kita kena pegang situ. Itu di antara disebut oleh musannif rahimahullah taala sebagai nak mensahihkan lagi, iaitu berkaitan dengan akidah kita. Wala yuhsihi zamanun, tiada menentukan Allah Taala oleh zaman, oleh masa. Allah Taala ni dia tidak tentu masa mana dia tugas, masa mana dia tak tugas. Ada kita tentukan Allah masa ni Allah dia rehat, masa ni dia begini, ada boleh. Kerana zaman itu adalah makhluk. Kita ada masa Ismail Zuhur, lagi sikit. Masa ni ada masa kita tertentu, sembahyang subuh, lepas ni sembahyang zuhur, lepas tu asar. Jadi ada masa-masa tertentu. Ada masa kita sihat, ada masa kita uzur. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak begitu, kata musannif rahimahullah ta'ala. Kana qabla an khalaqa az-zaman wal makan wa huwa al-ana ala ma huwa alayhi kana. Artinya adalah Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia Allah menjadikan akan zaman dan masa dan tempat, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang atasnya Allah, iaitu atas ada ia sedia, tiada berubah-ubah daripada yang sedia kala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia hak dahulu begitu juga, hak sekarang begini juga, dan dia yang menjadikan masa itu. Jadi mustahil kalau kita kata Allah mengambil tempat, kerana dia yang menjadikan masa itu, dia menjadikan tempat itu. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, dia menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewujudan Allah adalah wajib, sebab kita berpegang kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Allah ismul lidzatil wajibil wujud. Bila sebut nama Allah saja adalah nama zat yang wajib ada. Itu di antara disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala. Jadi Allah ni tidak berubah-ubah. Makhluk kadang-kadang diubah. Hari ni dia begini, esok dia begitu, esok lusa dia begitu pula. Ada Allah tidak begitu. Itu di antaranya. Ini secara kefahaman ringkas. Itu di antaranya disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Syahdan wajib pula atas tiap-tiap akil balil mengetahui pada yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya ya Allah, dan yang harus baginya ya Allah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Syahdan, tambahan kata, maksudnya musannif sebut di sini, dia nak beritahu pada kita, dia bincang bab lain, tiba-tiba dia masuk barang yang wajib bagi orang yang mukallaf akil balik ni, dia mengetahui apa barang yang dia perlu mengetahui, iaitu barang yang wajib bagi Allah ni ada berapa. Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa. Sifat tu wajib, iaitu wujud, kidam tu, tu semua sampai akhir yang kita sudah biasa apa dan sebagainya. Jadi yang mustahil, jadi yang wajib ni ada 20 sifat. Yang lawang pada wajib itu ada 20 sifat juga. Jadi yang harus ada satu saja, iaitu bagi yang harus Allah Ta'ala ni, iaitu bagi mengadakan yang mungkin, dan harus bagi Allah nak mentakuh tiada yang mungkin, ada harus bagi Allah. Jadi sebab itulah bila kita sebut iaitu yang wajib ini afdal, kalau kita boleh buat mari lebih afdal lagi. Jadi sebab itulah bila kita zikir la ilaha illallah, kita boleh buat mari.
Itu semua ulama kata besar lagi fadilah dia. Iaitu kita berzikir menafikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada Tuhan sebenar-benar illallah, melainkan Allah. Isbat kita, penerimaan kita adalah Allah. Tak ada makhluk yang menyamai Allah sebuah apa sekalipun illallah, melainkan Allah. Dah memadai dah kita buat begitu. Tapi ada ulama dulu selalu menyebut, kalau kita berzikir nak fadilat besar lagi, lebih hebat lagi, kita berzikir la ilaha illallah. Buat mari sifat dulu kalau boleh. Buat mari dalam zikir la ilaha illallah. Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20 kita kata. Sifat yang mustahil bagi Allah ada berapa? Ada 20 bagi Allah Ta'ala. Sifat yang harus bagi Allah ada berapa? Ada jadi 20 jadi situ 50. Campur satu sifat harus bagi Allah SWT, iaitu yang harus Allah ni mengada yang mungkin. Tidak, sebab itu bagi Allah ni harus dia nak mentiadakan kita, dan harus bagi Allah juga dia tak boleh tiada yang mungkin. Sebab tu sifat ni mengaji 20 ni dia kena berbeza dengan ngaji fiqh dan sebagainya. Dia ni ngaji usuluddin ni kena fikir sikit. Kena pakai kata ulama tu kena fikir sikit. Jadi sebab itulah wujud jaih Allah tu iaitu mengadakan segala mungkin. Sebab itu disebut dalam kitab Usul Tauhid, ijadul mungkin wa'dabihi jaizan lillahi azza wa jalla wa la yuqbalu minhu ta'ala wujubahuma awil intihalahuma. Bermula mengadakan segala mungkin. Bermula yang harus ni angka kita kata, apa angka kita perlu kata? Mengadakan segala mungkin. Harus Allah mengadakan mungkin dan mentiada yang mungkin, iaitu harus keduanya bagi zat Allah Ta'ala. Adapun bagi zat Allah Ta'ala harus dia nak mengadakan makhluk, dia nak mengadakan kita, ataupun dia tak mengadakan kita. Sebab harus bagi dia. Kalau Allah wajib dia mengadakan kita, seorang itu Allah makhluk, maka tidak menyambut itu. Allah ni sifat harus dia mengadakan mungkin, mengadakan zat Allah ini, dan dia harus dia mengadakan makhluk, dan harus dia tiada makhluk. Itu satu saja sifat yang harus bagi Allah SWT. Itu di antaranya. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau boleh buat mari sifat tu. Bila kita sebut pula Muhammadur Rasulullah, jadi tahap tadi 20-20, jadi iaitu jadi ada sifat Allah Ta'ala tu ada 20-20 situ, kita buat masuk pula Muhammadur Rasulullah. Kita pun buat mari pula apa Muhammadur Rasulullah, tapi biasa kita fikir la ilaha illallah je. Tapi hak kesudahan tu Muhammadur Rasulullah. Jadi bila kita sebut Muhammadur Rasulullah tu, kita buat mari pula sifat yang wajib bagi Rasulnya ada berapa, sifat yang mustahil bagi Rasulnya ada berapa, sifat yang harus bagi Rasulnya ada berapa, sifat basyariyah itu ada berapa. Itu di antaranya disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Ini sifat-sifat yang harus, yang wajib mukallaf mengetahui. Kita tahu tak menggali cara mendalam pun tak apa. Kata ulama tu guru besar, kalau kita tahu lebih mendalam gini, lebih lagi. Tapi memadai kita mengetahui sifat yang harus bagi Allah. Ini sekadar lepas fardu ain. Orang panggil sekadar lepas fardu ain dah memadai dah. Hak kita mengaji banyak-banyak tu, mau tahu gini-gini tu, itu fardu kifayah dah tu. Fardu kifayah. Adapun fardu ain ni wajib kita tahu sifat-sifat Allah ni ada berapa. Tahu sekadar tu. Yang begitu ini dan ilmu tauhid. Ada pun berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan fiqh, kita tahu perkara membatas sembahyang dia berapa, hukum sembahyang dia berapa, tahu. Itu di antaranya. Dah tahu secara keseluruhan, cara tafsir pun dah memadai dah. Tahu kita sekadar tahu. Ini kalau orang tanya kita wujud. Wujud tu sifat apa? Wajib, sifat wajib bagi Allah ke sifat mustahil bagi Allah, atau sifat harus bagi Allah?
kita pun kata wujud itu sifat wajib bagi Allah. Ada mana tidak? Tak nanti kita ingat wujud, qidam, baqa, tu baru kita ingat tu lebih lagi. Itu antara ini disebut oleh musannif rahimahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Cuma kita tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat wajib Allah ni, kalau kita mengaji ilmu usul-usul tauhid juga disebut wajib. Wajib ni sebenarnya sifat yang wajib ni wajib. Diri wajib pada akal ini terbahagi ia pada 6 bahagi. Wajib pada akal saja. Pertama wajib zati. Wajib ada 6 pada akal kita wajib atas zat Allah pada Allah SWT ni, pada akal kita ni terbahagi pada 6 bahagi. Pertama iaitu wajib zati. Apa itu wajib zati? Iaitu seperti wajib wujud bagi zat Allah Ta'ala, dan wajib qidamnya Allah, dan wajib baqanya Allah hingga pada akhir. Itu wajib zati. Wajib yang bangsa zat. Itu wajib zati yang pertama. Itu cara ringkas. Keduanya nisbah wajib lagi, wajib aradi orang panggil. Wajib aradi ni seperti kata wujud mungkin pada waktu diketahui oleh Allah Ta'ala adanya mungkin, dan ada pada waktu yang ditakluk oleh qudrat dan iradah hendak mengadakan dia, seperti masuk segala para sahabat yang 10 orang tu ke dalam syurga. Jadi wajib aradi ni yang mendatang. Macam kita kata rukun aradi yang mendatang. Asalnya rukun tu tak jadi wajib. Cikgu perintah belaka, hari ni semua para murid mesti wajib gotong royong. Ataupun dia tak kata wajib, tapi dia sudah memadai, dia kata dia harap semua pelajar-pelajar disuruh gotong royong pada hari ini. Semua pelajar tingkatan semua, hak kecil, hak besar, maka ketika itu jadi wajib. Sebab wajib aradi orang panggil, wajib yang mendatang. Asal dia tidak jadi wajib, tetapi apabila ada sesuatu keluar perintah, maka jadi wajib. Itu di antaranya. Jadi wajib itu di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi nisbah wajib ni wajib aradi. Jadi wajib yang mendatang. Asalnya para sahabat Nabi SAW tidak mesti masuk syurga, tapi jadi wajib aradi kerana ditentu oleh Rasulullah bahawasanya 10 orang para sahabat ni masuk syurga Allah SWT. Di antara lagi yang kedua, yang ketiga wajib daripada 6 wajib ini, wajib daruri orang panggil. Wajib daruri ini iaitu wajib barang yang mendapat akan dia oleh akal dengan mudah. Artinya tiada berkehendak kepada fikir dan ta'ammul kepada dalil. Daruri, wajib mudah. Iman, apa itu iman? Iman pengetahuan, tasdiqul mutaqabbal billahi azza wa jalla. Tasdiq membenar hati kita benar-benar mimma ulima min ad-din bid-darurah. Iman ini pada darurah, iaitu kita membenar hati kita ni dengan sebenar-benarnya, dan pada syarak kita membenar barang yang disampaikan, yang dibuat mari bid-dini dengan agama ni bid-darurah, dengan mudah. Rasulullah kata ada azab neraka, kita pun percaya. Ya, ada azab sungguh. Apa Rasulullah sebut, kita percaya tanpa terpeksa pada dalil. Kita tahu ini daripada Rasulullah, kita tak tahu dah betul Rasulullah ni. Adakah Rasulullah mari dalil ini? Jadi tak. Dengan daruri itu wajib. Wajib daruri dengan mudah kita percaya. Maka begitu juga. Kadang-kadang wajib ni ada pun wajib bagi zat Allah ni dia wujud. Kita tahu dah ada wajib zati. Tadi wajib pada zat Allah tu dia bersifat sifat yang wajib bagi dia wujud, qidam, baqa, itu di antaranya. Tapi bila mana satu lagi wajib daruri ni, wajib yang mendapat akal dengan mudah saja. Yang maknanya kita tahu sesuatu itu dengan penuh tidak dalil. Seperti mana seperti wajib bagi tiap-tiap jirim itu mengambil kodratnya daripada lapang. Tiap-tiap yang bertokok itu dia mengambil lapang dia. Gula, garam, dia mengambil tempat dia. Itu dia panggil
jirin. Dia barang bertokor ni, dia ambil tempat ni. Garam, dia duduk mana? Dia duduk dalam bekas. Gula, dia duduk dalam bekas. Itu jirin. Jadi kita tahu barang jirin ni, kita mengetahui dengan mudah. Dan tidak dia mengambil lapan. Ketika wujudnya dengan sekekelian pada bergerak ataupun dia menegak, dia akan yang lain daripadanya. Jadi sama ada dia bergerak, sekali dia bergerak, orang ambil dia buat lari bawa dalam air ke, itu wajib orang panggil disebut wajib zati. Yang keempatnya wajib nazari. Wajib yang keempat ni sebut wajib ni pada akal kita. Yang keempat wajib nazari. Kalau tadi iaitu darari. Yang keempat ni wajib nazari ni wajib dengan fikir. Hak nazari tadi tak perlu fikir, tak perlu dalil. Mudah kita tahu. Maknanya sesuatu jirin itu dia mengambil tempat. Adapun zat Allah tidak begitu. Sebab zat Allah itu dia bukan berjirin, berjising. Adapun wajib nazari ni dikata sebagai dan mencari kena fikir. Iaitu tiap-tiap barang yang mendatang akan dia barang oleh akal dengan fikir dan ta'ammul kepada dalil. Kita kena fikir. Apa yang mustahil bagi Allah, kita fikir. Tiap-tiap barang yang dibuat mari kita fikir. Dia mari dalil mana ni? Mari mana dalil ni? Kita fikir dulu lah akal kita. Itu yang kelimanya, itu wajib. Yang keempat, yang kelima wajib isbati. Apa panggil? Wajib isbati juga wajib nafi. Wajib kita menafi. Dan itu wajib nafi. Barang yang wajib pada akal kita mesti kita menafikan. Itu wajib. Wajib isbati. Wajib nafi. Panggil wajib yang keenam ni wajib. Yang kelima wajib isbati. Namanya itu seperti mengisbatkan ketuhanan dan segala sifat kamal bagi Allah Ta'ala. Wajib isbati, wajib yang mensabitkan pada kita, wajib kita sabit pada akal kita bahawasanya Allah ini dia bersifat dengan ketuhanan, dan segala sifat-sifat kamalat ini milik Allah. Jamal dia Allah, kamal dia Allah lagi. Itu wajib. Bila kita sebut Allah saja, marilah hati kita, Allah ni jamal, dia cantik, sifat Allah. Bila sebut Allah saja, wajib isbati juga ke hati kita, iaitu kamal. Sifat kesempurnaan ni milik Allah Ta'ala lagi. Sifat makhluk ni tidak ada kamal. Sifat makhluk ni tidak ada jamal. Jamal cantik. Kamal ni kesempurnaan. Ada makhluk, dia ada kekurangannya. Walaupun dia hebat secara mana pun, dia ada kekurangannya. Dan wajib yang keenam, wajib nafi panggil. Wajib nafi ni iaitu wajib kita menafikan pada akal kita seperti menafi akan syirik dan kekurangan daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena ada juga. Kalau kita menafi sesuatu, itu panggil wajib nafi. Wajib nafi ni kita menafi, wajib pada akal kita menafi. Apa-apa yang nak sekutu dengan Allah, yang nak syirik pada Allah, kita menafi. Kita apa-apa yang meyakin makhluk berbanding Allah dah masuk syirik situ, kita nafi. Itu panggil wajib nafi. Itu di antaranya. Bila ada sifat, orang kata Allah ni ada sifat kekurangan begini, maka kita nafi. Sebab apa? Ketika itu kita jatuh pada wajib nafi itu. Jadi ada 6 wajib di situ. Wajib aradi, pertama wajib zati, wajib aradi, wajib darari, wajib nazari, wajib nafi, wajib isbati. Ada 6 semua tu. Itu pada bila kita sebut wajib pada akal kita. Itu di antara disebut oleh musannif rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kalau itulah memanglah kita nak ingat satu-satu tu payah, tapi kita jaga. Yang penting kita dapat tahu. Dia tidak mesti kita tahu belaka. Cuma akal kita tu kita kena jaga. Musannif kata sebut dalam kitab ini, kalau dia mengetahui satu persatu itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak mengetahui, sekurangnya dia tahu sifat-sifat yang adapun yang sifat belakang sekali, sifat ataupun wajib zat, wajib nafi. Wajib nafi wajib yang menafikan segala bentuk yang
melebihi makhluk, melebihi Allah, ataupun Allah mengurang daripada makhluk. Kita nafi lagi. Itu di antaranya disebut oleh para ulama berkaitan dengan wajib-wajib, itu di antaranya. Dan begitu juga mustahil dan yang mustahil bagi Allah SWT. Bila kita sebut mustahil, secara ringkasnya mustahil juga terbahagi pada 6. Wajib mustahil zati. Wajib mustahil pada zati ini pada akal kita mustahil keadaan zat Allah ini berjisim, mengambil tempat, bermasa, berpihak, berduduk suatu tempat pada daerah, suatu daerah, mengambil faedah. Hal iaitu mustahil pada akal kita Allah mengambil faedah daripada hamba-Nya. Ada boleh. Itu pada akal kita kan Allah itu merupakan qiyam bi nafsi, itu di antaranya. Keduanya mustahil aradi, sama juga, iaitu seperti tiada menerima, ada mungkin yang takluk dengan produk yang hendak mengadakan diri dia seperti masuk neraka. Segala mereka yang dikehendaki Allah masuk akan dia ke dalam syurga. Itu di antara disebut oleh musannif rahimahullah taala. Ini ada perbahasan banyak lagi. Kedua mustahil aradi, ada perbahasan lagi berkaitan dengan mustahil. Dan harus pun ada juga, harus pun terbahagi kepada sebelah. Harus pada akal terbahagi pada sebelah pula. Itu di antaranya. Saya rasa ketika situ apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan ia menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa mencari rahmat Allah, mendapat rahmat Allah, sentiasa duduk dalam keberkatan yang diberi oleh Allah SWT. Carilah kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala kasih kepada kita. InsyaAllah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah SWT, InsyaAllah akan letakkan kita dalam syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana